علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما أما بعد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bagaimana kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak masuk amalan-amalan yang membolehkan seseorang itu masuk dalam syurga Allah. Yang pertama, untuk masuk syurga Allah taala ni mengalihkan sesuatu yang melintangi laluan. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang melihat sebatang dahan yang melintangi manusia, melintangi laluan. Dia berkata, demi Allah, aku akan alihkan agar tidak menyusahkan kaum muslimin. Maka dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau suatu benda yang menghalang orang, kalau kita niat untuk supaya orang tidak mendapat musibah dengan sebab benda itu, kalau dia terlanggar, dia boleh jatuh, kita alihkan dengan niat untuk mengelakkan menyusahkan daripada kesusahan kepada seorang muslim, maka boleh masuk syurga. Kerja yang mudah, kerja yang mudah. Jadi tak perlu maknanya kita menyuruh orang lain, kerana itu adalah pahala yang percuma, pahala yang percuma. Yang keduanya, untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, solat subuh dan solat asar. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang solat bardain ni ialah dua waktu yang sejuk. Tempat kita ni mungkin tak sejuk, tapi waktu ni adalah waktu yang susah untuk menunaikan solat. Sebab waktu asar ni waktu yang sibuk dengan segala urusan. Manakala waktu subuh adalah waktu yang sukar kerana kita tidur. Jadi dengan sebab itu, kalau siapa yang boleh melakukan dua solat ini, dijaga betul-betul, maka dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kata, wahai manusia sekalian, sebarkan salam. Ni ada beberapa perkara yang kita lakukan boleh dapat masuk syurga Allah. Yang pertama, sebar salam, absus salam, maknanya sebarkan salam. Jumpa orang, sama ada kenal tak kenal, bagi assalamualaikum. Hukum memberi salam ni hukumnya sunat, tapi menjawab tu wajib. Jadi para ulama mengatakan, mana yang lebih afdal, beri salam ke jawab salam? Yang lebih afdal ialah memberi salam, kerana memberi salam ni susah, kerana jawab tu wajib, tak jawab dosa. Maka dengan sebab itu memberi salam tu lebih sukar. Kalau kita nak bagi salam, kadang-kadang kita tengok orang tu, dia siapa nak bagi salam? Beri salam je, sama ada kepada orang yang dikenali atau tidak dikenali. Yang keduanya, menjamu orang makan. Itu salah satu juga makna amalan yang membolehkan seseorang itu masuk syurga Allah. Beri orang makan, bungkuskan makanan, beri orang makan. Itu pahala besar, boleh masuk syurga Allah. Yang ketiganya, hubungkan silaturrahim. Menghubungkan silaturrahim salah satu daripada amalan yang membolehkan seseorang itu masuk syurga. Silaturahim ni macam mana? Iaitu menghubungkan hubungan adik-beradik. Kerana apa nama silaturahim? Kerana mereka ni keluar
ataupun lahir daripada perut yang sama, perut ibu yang sama. Itu adik-beradik itu jangan putus hubungan. Kalau putus hubungan, hukumnya haram lagi berdosa, termasuk dalam dosa besar. Sebab tu kena sambungkan silaturahim. Menyambung silaturahim ni adalah maknanya satu pahala yang boleh menyebabkan seorang itu masuk syurga. Kalau dengan kawan-kawan, itu bukan nama silaturahim, itu nama ukhuwah Islamiyah nama dia. Maknanya hubungan sahabat. Hubungan kawan-kawan itu namanya ukhuwah Islamiyah. Hubungan sesama saudara Islam. Dia tak masuk silaturahim. Dan yang keempatnya, solat pada waktu malam saat manusia nyenyak tidur. 4 perkara yang boleh memasukkan seorang dalam syurga Allah, iaitu bangun malam. Bangun malam bukan buang air kecil. Bangun malam untuk solat, walaupun 2 rakaat sekalipun. Jadi bangun malam ni boleh mewarisi syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi ni ingat 4 perkara yang Rasulullah sebut, beritahu amalan-amalan yang membolehkan seseorang itu masuk syurga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, mana-mana perempuan yang meninggal dunia, mana-mana perempuan yang meninggal dunia sedangkan suaminya redha dengan dia. Syaratnya suami redha lah, nascaya dia masuk syurga. Jadi orang perempuan yang mana meninggal dunia, kalau suami redha, masuk syurga Allah Ta'ala. Mudah itu. Sebab tu waktu hidup ni, suami isteri ni kena buat baik-baik. Dan yang kelimanya, beri minum binatang yang kehausan. Seorang lelaki terserempak dengan seekor anjing yang menjilat-jilat debu kerana kehausan. Lalu dia menangguk air dengan kasutnya untuk memberi minum kepada anjing yang haus itu, maka Allah Ta'ala menghargai kebaikannya dan memasukkannya dalam syurga. Jadi kita ni nak masuk syurga senang aja sebenarnya. Nak masuk syurga, banyak amalan-amalan yang membolehkan seseorang itu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ndak dengan tak ndak saja. Jadi kita sambung lagi bicara kita dalam kitab kita ni, Hayyul Aulad, pada nasihat yang ke-23, muka surat 54. Jadi yang kita nak bicara ni, ketahuilah bahawasanya penyakit jahil ataupun penyakit bodoh ini terbahagi ia kepada 4. Bodoh ni terbagi kepada 4. Ada bodoh yang bagus, ada bodoh yang tak bagus. Kan? Ada bodoh yang boleh diajar, ada bodoh yang tak boleh nak ajar. Jadi kita dengar ni pagi-pagi ni. Dan hanya satu perkara sahaja yang dapat diubat. Daripada 4 kebodohan ini, ada satu kebodohan yang boleh diobat. 3 lagi tak boleh ubat. Ni kalau kena penyakit ni payah. Kalau bodoh yang macam tu tak boleh ubat. Tengok apa bodoh yang boleh diubati dan tak boleh diubati. Yang pertama, bodoh ni maksud jahil, orang jahil. Kalau dia ajar tak boleh nak ikut. Dia ajar adalah tak boleh nak ikut, melawan pula tu. Kan? Kerah kepala. Dalam bodoh. Lepas tu ajar tak nak ikut pula. Tunjuk pandai pula. Tu ni orang macam ni tak boleh ubat. Dia kena keluar cepat. Kan? Kena tinggal dengan orang macam ni. Bahaya orang macam ni. Kerjanya apa? Kalau ajar dia nak lawan pula kita. Kita nak ajar dia supaya baik, dia lawan pula kita pula. Ini orang bodoh macam ni tak boleh ajar. Ni macam ni kena tuak, kena tendang keluar. Kan? Susah dia. Tak ada faedah. Memberi dia tak ada faedah. Okey. Yang pertama kata Imam Ghazali, orang jahil yang bertanya dan menimbulkan masalah kerana didorong oleh sifat hasad, dengki ataupun marah. Ini orang jahil. Dia bertanya masalah, dia bertanya soalan,
tapi menimbulkan masalah. Dia punya pertanyaan tu menimbulkan masalah. Contohnya macam ni. Dia tanya Tok Guru, kalau orang berpuasa, bila waktu berbuka? Contoh. Tanya Tok Guru, kalau berpuasa, bila waktu berbuka? Tok Guru kata, waktu berbuka masuk waktu lah, terbenam matahari. Dia pun tanya balik, Tok Guru, kalau matahari tak terbenam? Tu kan soalan orang bodoh. Kan? Tu orang bodoh lah nama dia. Mana ada kalau tak terbenam matahari kau berbuka je lah. Kan? Tu soalan orang bodoh. Kalau kita cakap matahari terbenam, boleh ke? Kalau matahari tak terbenam macam mana? Itu semua nak kena pelempang nama dia. Beri jawapan tak nak dengar. Kalau kita jawab matahari terbenam, masuk mana waktu boleh berbuka. Dia tanya lagi kat kita kan. Jadi boleh menimbulkan kemarahan. Jadi orang-orang yang macam ni, bodoh yang macam ni susah nak ajar. Jadi jangan masuk dalam kumpulan yang demikian. Jangan ada jadi macam tu. Kerana ada apa? Ada sifat hasad. Hasad dengki ada, ataupun marah. Orang yang seperti ini, jikalau engkau berikan kepadanya jawapan yang paling baik ataupun yang paling fasih, yang paling nyata, maka sebenarnya jawapan itu hanya menimbulkan kemarahan dan permusuhan. Ini jenis orang tak cerdik, kan? Jadi kita jangan jadi macam ni, kumpulan yang macam ni. Kumpulan orang jahil, kalau dia ajar tak boleh ikut. Dan jahil tak boleh terima, tak boleh ikut pula. Kan? Dan dikata apa? Permusuhan serta kedengkian saja, maka yang paling baik orang seperti ini, maka engkau tidak perlu menjawab pertanyaannya. Dia. Kalau ditanya kepada kita tak? Ditanya kepada kita. Kalau nak tentu waktu berbuka bila? Terbenam matahari. Dia kalau tanya, kalau matahari tak terbenam, tak payah jawab soalan ni. Ni soalan orang buang masa je kalau jawab. Buang masa je. Ada? Kalau orang kata ni menghafal lah. Kalau menghafal apa ni, tekun baru dapat. Saya dah menghafal tekun dah tak dapat-dapat dah. Tak payah jawab soalan tu. Tu soalan orang bodoh namanya. Kan? Soalan orang bodoh. Tak perlu jawab. Jawab pun tak ada tak ada faedah menjawab soalan macam tu. Kenapa? Bukanlah telah disebut di dalam sebuah syair. Syair sebut apa? Kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adadaka an hasadi. Segala permusuhan itu adalah diharapkan akan hilangnya, kecuali permusuhan yang ditimbulkan dengan orang yang hasad dengan engkau. Jadi orang ni kalau dia ada hasad dengan kita, kita jawab macam mana baik pun, dia tetap dia akan benci dengan kita. Macam kita lah kawan-kawan. Maknanya kalau dia dah benci dengan kita, kita buat baik dengan dia pun dia tetap benci. Itu dia masalah dah. Jadi orang yang macam ni memang bermasalah dah. Kan? Tak ada faedah orang-orang macam ni. Maka sayugianya bahawa engkau berpaling daripadanya, kata Imam Ghazali. Mana maksud berpaling? Orang ni kau tinggalkan. Tak payah buat kawan. Dan tidak perlu membuat jawapan dan pertanyaan. Engkau biarkan dengan penyakitnya. Orang ni dia sebenarnya dia berpenyakit. Biarkan. Allah Ta'ala telah berfirman, fa'arid an man tawalla an zikrina walam yurid illa al-hayatad dunya. Maka berpaling engkau daripada mereka yang telah memalingkan mukanya daripada mengingati kami, dan dia sebenarnya tidak menghendaki kecuali hanya kesenangan hidup dunia. Kata Allah Ta'ala, kalau ada orang yang macam ni, jenis-jenis orang macam ni, beri nasihat. Kalau dia tanya soalan dia tu menyusahkan kita, kalau beri jawapan pun dia tak boleh terima,
dan dia musuh dengan kita pula, orang-orang macam ni tinggalkan, biarkan dia terus dengan penyakit dia. Dia sebenarnya orang ni penyakit. Dan orang yang hasad pula, setiap perkataan dan perbuatannya selalu menyalakan api yang menghanguskan pahala amalan. Orang hasad ni, kalau ada hasad dengki dalam diri kita, macam mana perumpamaan dia ni macam api. Kalau buat amalan tapi ada perasaan hasad, maka api ni akan memusnahkan amalan-amalan kita. Jadi buat amalan tapi tak ada faedah, tak dapat ganjaran. Dapat ganjaran pun akan hancur, akan rosak. Kenapa? Api menghanguskan pahalanya. Kerana apa? Kerana sifat hasad itu memakan ia akan pahala segala kebaikan, seperti halnya api ia akan memakan akan kayu. Perumpamaan. Itu satu keadaan. Orang yang bodoh, yang jahil, yang tak boleh nak ubat ni satu penyakit. Okey, yang kedua, bahawa adalah kejahilan itu berasal daripada kedunguan. Orang dungu. Dungu tu maknanya hamaqah. Maksud dungu. Sifat dungu ini tidak dapat diubati. Seperti perkataan Nabi Isa alaihi salam, aku tidak lemah daripada menghidupkan orang yang telah mati, tetapi aku tidak berjaya mengumati orang dungu. Orang dungu ni kau ajar apa pun dia tetap tak boleh. Kita kata ni A ke? Payah. Ditanya pula kita ni A ke? Kan? Saya tengok ni bukan macam A. Susah. Dungu, orang dungu ni bodoh, orang bodoh. Mana ajar susah. Kata Nabi Isa ni salah satu, Nabi Isa ni ada 21 mukjizat Allah Taala bagi kepada dia. Nabi Isa ni dia boleh menghidupkan, salah satu daripada mukjizat Nabi Isa ni, dia boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Taala. Kan? Kata Nabi Isa, aku boleh hidupkan orang mati dengan izin Allah. Tapi kalau orang dungu ni, payah nak ubat lah. Kalau ada orang dungu, orang bodoh, maknanya kalau kena penyakit bodoh ni payah nak ubat. Kau bagi tahu apa pun macam itulah juga perangai dia. Macam itulah juga sikap dia. Contoh pertanyaan orang yang dungu. Tengok macam mana orang dungu punya pertanyaan. Seperti ada seorang yang baru sahaja menuntut ilmu. Ini perumpamaan yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ia baru belajar ilmu akal dan ilmu syarak. Baru belajar ilmu sikit. Lalu dia bertanya, mengiktirad, iaitu komplain terhadap seorang alim yang dah lama, yang dalam ilmunya, yang telah lama menghabiskan umurnya dalam mencari ilmu akal dan ilmu syarak. Si dungu itu sebenarnya tidak mengetahui huraian masalah, dan ia menyangka bahawa masalah yang muskil sulit baginya itu kemuskilan kepada orang alim yang berilmu tadi. Perumpamaan, ada seorang baru masuk belajar, dia baru masuk belajar, dia nak tanya dengan tok guru yang dah bertahun-tahun belajar dan mengajar. Anak murid ni yang baru belajar tadi menghadapi kemuskilan dalam satu masalah. Dia menghadapi kemuskilan dalam masalah. Dia kata, kalau aku tanya tok guru ni, aku rasa tok guru ni pun tak boleh jawab. Dia ingat tok guru macam dia, kan? Tok guru belajar dah berpuluh-puluh tahun. Dia nak samakan dia dengan tok guru. Payah, kan? Pada dia tu kemuskilan tu sebab ilmunya sikit, baru belajar. Dia anggap semua orang sama macam dia. Tu payah. Ni jenis orang dungu, kan? Orang bodoh itu. Dah. Jadi apabila si dungu itu belum sampai ilmunya seperti kadar ilmu si alim, maka pertanyaan itu adalah dikira daripada
kedunguannya, maka soalan orang macam ni dia tak perlu jawab. Kalau dia tanya Tok Guru tak perlu jawab soalan tu. Kalau jawab pun menghabiskan masa je. Kenapa? Tanya soalan yang tak patut, tak masuk akal, kan? Dan yang ketiga, kebodohan yang orang ni kita kena tinggalkan dia. Bahawa orang yang bertanya itu memang mengkehendaki petunjuk dan hidayah. Ada orang dia bodoh, dia tahu dia bodoh, dan dia kalau dia bertanya tu memang kerana dia nak jawapan, nakkan petunjuk, nak hidayah. Tetapi apa yang ditanyakan tentang perkataan ulama sufi yang besar-besar itu adalah timbul daripada kedangkalan. Dia masalahnya dia ni ndak petunjuk, nak hidayah. Tapi dia kalau bertanya soalan yang aras tinggi, yang dia tanya dia pun tak faham. Dia belajar darjah 1, dia tanya soalan darjah 5. Ni susah juga. Baru darjah 1 tapi ambil soalan nak tanya dengan Tok Guru darjah 5 punya soalan. Dia yang tanya pun dia tak faham. Jadi dengan sebab itu, kita kalau nak bertanya, jangan bertanya cara orang bodoh. Kalau kita darjah 1, tanya soalan darjah 1. Jangan bertanya soalan darjah 5 punya, kan? Dengan Tok Guru jangan tanya soalan yang susah. Jadi ikut, bila bertanya ni, tanya dengan aras soalan, dengan kemampuan kita. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW menyebutkan, nahnu ma'asyiral anbiya'i umirna an natakallaman nasa ala qadarin uqulihim. Kami para nabi-nabi disuruh mempercakapi sekalian manusia mengikut kadar akal dia. Sebab tu Rasulullah SAW kalau dia bercakap dengan budak-budak lain, kalau Rasulullah cakap dengan orang dewasa lain, cakap dengan orang tua lain, dia tak sama. Itu perbezaan. Kenapa? Supaya bila dia bercakap senang nak terima, kan? Orang budak-budak arah soalannya senang, percakapannya mesti rendah. Kalau cakap dengan orang tua-tua lain, cakap dengan orang lelaki lain, dengan orang perempuan lain, itu berbeza. Jadi gitu. Dan yang keempat, ni boleh diterima. Orang yang ni kita kena masuk dalam kumpulan ni. Adapun kejahilan yang dapat diubati, orang yang bodoh yang boleh diobat. Yang 3 tadi tak boleh ubat. Kalau ada yang masuk dalam kumpulan 1, 2, 3, ni masalah. Ni masalah. Tengok orang yang keempat. Adapun kejahilan yang dapat diubati ialah kejahilan yang ada pada seseorang yang benar-benar mencari petunjuk dan ia mempunyai akal yang baik dan cepat memahami sesuatu masalah. Mana dia ni bodoh, tapi kalau diajar boleh ikut pula. Terima boleh terima, otak boleh terima, boleh terima. Apa yang diajar dia boleh masuk dalam otak dia. Ia bukan dipengaruhi oleh sifat hasad dengki, cinta ataupun akan kedudukan dan harta benda, dan adalah benar-benar seorang yang mencari jalan yang lurus, dan pertanyaannya bukan berasaskan kepada hasad dan keras kepala atau semata-mata hanya mahu menguji kepintaran orang yang ditanya. Maka orang yang seperti inilah yang dapat menerima kebaikan. Maka soalannya harus dijawab, bahkan wajib atas engkau menjawabnya. Orang-orang yang macam ni kalau kita ajar, dia boleh ikut, dia boleh terima, dia boleh faham. Orang-orang macam ni kalau dia soal kena jawab. Kalau tak jawab tak boleh, kan? Jadi inilah kedudukan orang-orang bodoh dalam senarai. Dia ada 4 keadaan. 3 tak boleh nak diajar, kena tinggalkan. Kalau bagi soalan pun jangan jawab, kerana menyusahkan. Ada pun 1 orang yang bodoh yang boleh diajar. Kalau dia soal tu, berikan jawapan yang terbaik.
Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Perkara yang kedua, hendaklah engkau merasa takut bila menjadi seorang yang suka memberi nasihat. Kalau jadi orang beri nasihat ni, kena ada perasaan takut. Dan memperingati orang lain kerana pekerjaan ini banyak mengundang penyakit. Kecuali bila engkau sudah mendapati mengamalkan dengan apa yang engkau katakan, maka tidak mengapa engkau menasihati orang lain dan hendaklah engkau fikirkan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Isa. Dia orang bagi nasihat ni, dia punya fitnah banyak. Orang yang suka beri nasihat, orang yang suka memperingatkan orang lain, dia mengundang banyak penyakit. Kalau kita bagi nasihat pada orang, orang tanya, engkau pun sama je. Dia susah. Engkau nasihat aku, engkau dah buat, jadi masalah juga, kan? Jadi masalah. Ini yang dikata fitnah bagi orang nasihat ni. Orang yang suka bagi nasihat ni, sepatutnya dia melakukan dulu, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Aisyah. Orang tanya dia, ya Aisyah, macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana ada satu hari ada 3 orang lelaki datang nak jumpa Rasulullah, tapi Rasulullah tak ada rumah, nak tanya soalan. Tanya Aisyah, wahai Aisyah, macam mana ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah kata, Rasulullah ni kana khuluqul Quran. Rasulullah ni akhlaknya Quran. Apa yang disebut dalam Quran, itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki yang pertama kata, kalau begitu akhlaknya Rasulullah, aku ni tak mau tidur sepanjang hayat. Nak berjaga malam untuk ibadat aja. Orang yang kedua, kalau macam itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seumur hidup tak nak berkahwin. Seorang lagi, kalau macam itulah keadaan Rasulullah, aku ni nak berpuasa sepanjang hayat. Kata lelaki 3 orang ni tadi. Lalu mereka ni bila Rasulullah dikhabarkan oleh Aisyah, maka orang lelaki ni dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, aku juga tidur, aku juga jaga. Rasulullah juga tidur, engkau tak nak tidur? Aku tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, aku juga berbuka, aku juga berpuasa. Ada waktu aku berbuka, ada waktu aku puasa. Dan yang ketiganya, Rasulullah kata, aku juga berkahwin, kan? Maka Rasulullah kata, siapa yang menyalahi sunnahku, dia bukan daripada umat aku. Jadi dengan sebab itu, kita ni kalau nak buat sesuatu, mana mesti buat dulu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran macam mana? Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu menyuruh orang buat, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri. Kamu kata baca Quran, hafal Quran, tapi kita tak nak buat, kan? Kita kata kemaskan bilik, tapi bilik kita tonggang langgang. Jangan. Maknanya nak suruh orang buat, kita dulu. Kita mesti mendahulukan diri kita dulu. Baru orang boleh cermin kepada kita. Seperti mana kata Nabi Isa, ya bna Maryam, iz nafsaka fa ini ta'azta fa'izin nas wa illa afstahi min rabbik. Wahai anak Maryam, nasihatilah dirimu sendiri, dan apabila engkau telah mengamalkan dengan isi nasihatmu, barulah engkau layak memberi nasihat kepada orang lain. Jikalau tidak, maka hendaklah engkau malu kepada Tuhan. Jadi maknanya, ketika mana Nabi Isa tu dinasihatkan, ya Isa, wahai Isa, kau ni kalau nak nasihat orang, suruh buat suatu benda, kau kena buat dulu. Kalau kau tak buat, kau kena malu dengan Allah.
Jadi kita ni siapa-siapa saja kalau nak suruh orang buat, terlebih dulu buat. Pada apa? Yang disuruh tu ialah pada perkara-perkara kebaikan. Perkara-perkara yang mendatangkan manfaat sama ada pada kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Jadi mesti mula dengan diri dulu. Kan? Kalau suruh jadi orang bersih, mesti dulu diri dulu. Mendahulukan diri. Mesti jadi orang bersih baru boleh nasihat orang. Ini dia pun kusuk masai. Suruh orang bersih, tapi dia sendiri kusuk masai. Jadi maknanya tak boleh. Tetapi apabila keadaan memaksa, dikecualikan. Ada waktunya terkecuali. Tadi memberi nasihat hukumnya dulu dengan diri. Tapi ada dalam keadaan yang tertentu dia terkecuali. Apabila engkau menjadi penasihat, hendaklah engkau menjauhkan dirimu daripada dua perkara. Ingat. Apabila keadaan memaksa engkau menjadi penasihat, hendaklah engkau menjauhkan dirimu daripada dua perkara. Contohnya lah, tak ada orang nak bagi nasihat, walaupun kita ni bukan orang yang baik. Kita nasihat orang, sepatutnya kita kena jadi orang baik dulu. Tapi bila dah keadaan memaksa, kita pun bukanlah orang baik sangat, kan? Tapi kena bagi nasihat. Kena bagi nasihat. Maka apa? Kita kena menjauhkan dua perkara. Yang pertama, jangan engkau suka menggunakan bahasa yang payah-payah dalam perkataan, seperti mana engkau suka menggunakan perkataan dan isyarat-isyarat ahli sufi dan bahasa-bahasa mereka yang indah, kerana Allah benci pada orang yang memaksa dirinya. Yang pertama, kalau terpaksa beri nasihat kepada orang, yang pertama syarat dia apa? Jangan gunakan bahasa payah-payah. Adalah sayu gianya, hendaklah kamu ni. Sayu gia tu apa benda? Itu bahasa kitab, orang nak payah nak faham. Cakap senang-senang. Awak kalau buat macam ni salah. Adalah awak kalau buat begini, maka terdapatlah kesalahannya. Pening orang. Jadi dah. Makna kalau nak bagi nasihat, kalau dah terpaksa bagi nasihat, guna bahasa yang mudah-mudah. Ni jangan buat. Kan? Ni tak baik. Mudah. Cakap orang kampung lagi senang. Apalah kau ni? Kan? Ini benda ni tak payah buat. Menyalahi adat. Kan? Walaupun salah dari segi hukum, kan senang orang nak terima. Ni guna bahasa-bahasa yang payah. Ataupun tak guna perkataan, guna isyarat. Guna bahasa isyarat, orang tak faham juga, kan? Jadi gitu. Orang yang suka memaksa dirinya, selalunya dia akan melampaui batas. Kalau kita ni suka memaksa diri, dia akan menjadi orang yang melampaui batas. Dan makna takzir, makna tazkir, memberi tazkirah atau peringatan itu ialah mengingati oleh seorang hamba akan seksaan di akhirat, dan ia melihat pula pada kekurangan yang ada pada dirinya pada penghambaannya terhadap Tuhannya, dan memikirkan pada umur yang telah dilalui, yang telah banyak terbuang tanpa faedah. Ni kalau makna tazkirah. Makna tazkirah ni ialah kita ni mengingatkan seseorang. Mengingatkan apa? Iaitu akan seksaan akhirat, dan mengingatkan tentang kekurangan diri. Kerana apa? Memikirkan umur yang dilalui telah banyak terbuang kepada perkara-perkara yang tak memberi faedah. Dan memikirkan pula pada masa depannya yang penuh dengan rintangan yang mesti dilalui, dan ia merasa takut dengan keselamatan iman yang ada dalam dirinya. Adapun apapun itu mampu terus di dalam keadaan kuat hingga ke akhir hayatnya. Macam petang-petang, malam sebelum tidur,
muallim kita ataupun mudaris kita bagi tazkirah, kan? Itu nak mengingatkan. Jaga dah hafal, jaga Quran, jangan lupa baca, jumpa ulang. Dia memberi tazkirah supaya nanti besok kalau dah berhenti nak masa macam ni sebagai seorang pelajar dah tak ada, kerana sibuk dengan benda perkara lain, susah nak mengingat Quran. Jadi dengan sebab itu nak mengingat Quran ni waktu kita dalam masa belajar, tak disibukkan dengan apa-apa benda, maka kita pun maknanya baca Quran, terus mengulang Quran. Jadi dalam memberi tazkirah ni begitu, mengingatkan manusia ni iman akan datang, tak tahu macam mana iman kita. Hari ni cobaannya, ujiannya lain. Dulu waktu mak-mak kita ni hidup 10 tahun, 20 tahun sebelum, kan, cabarannya lain, kan? Dulu mak-mak kita tak tahu naik motosikal, mak kita tak pandai naik basikal. Kalau nak pergi mana-mana jalan kaki. Sekarang ni lain, kan? Kehidupannya lain. Mak kita dulu, ayah kita dulu tak ada handphone, kan? Kalau ada pun telefon dekat rumah, bukan semua ada telefon di rumah. Cabarannya lain. Hari ini orangnya cabarannya lain. Handphone, telefonnya semua ada dekat tangan. Jadi cabarannya lain, kan? Dulu orang kalau nak tengok wayang kena pergi ke sinema, ke panggung wayang. Sekarang ni tak perlu, kerana panggung wayang ada dekat tangan, kan? Nak tengok apa cerita semua ada dekat tangan. Mana cabarannya lain. Jadi cabaran mak kita, ibu ayah kita dulu imannya berbeza, kerana cabaran tak banyak. Hari ini cabarannya banyak. Iman tu mudah boleh runtuh, kan? Cabarannya dengan apa? Dengan handphonenya, dengan Facebooknya, dengan WhatsAppnya, macam-macam cabaran. Jadi iman tu mudah rosak, mudah maknanya runtuh. Jadi dengan sebab itu kita kena mesti diberi ingat selalu. Sebab tu guru-guru tu mengingatkan setiap hari. Sebab tu adanya kelas-kelas yang macam ni. Lepas maghrib ada kuliah, subuh ada kuliah, nanti waktu duha ada kuliah. Dengan tujuan apa? Supaya nak diingat-ingatkan. Jangan jadi lalai, jangan jadi makna lupa. Dan mengingatkan tu dengan keadaan yang dilalui di saat kematian, dan betapa pula ia menghadapi malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, dan apakah ia akan mampu menjawab pertanyaan yang akan dikemukakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur nanti. Kalau hidup tak ada amalan, macam mana nak jawab amalan, nak jawab soalan. Begitu pula akan merasa sedih dengan keadaan yang belum menentu lagi di akhirat nanti, bagaimana keadaannya ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dahlah kalau hidup dekat atas dunia amalan tak ada, macam mana besok nak berdepan dengan Allah Taala? Berdepan dengan timbangan, dengan sirat, kan? Disebutkan kepada kita. Dan apakah ia akan selamat ketika akan menyeberangi sirat, ataukah ia akan jatuh ke dalam api neraka? Begitulah pemikiran yang selalu wujud dalam hati, dan dalam keadaan yang berterusan. Lalu pemikiran itu akan menggelisahkannya dan menggoncang jiwanya. Maka kegelisahan memikirkan keadaan seperti ini dan pukulannya akan datang betul-betul dinamakan tazkirah. Perlu diberikan peringatan, kan? Tazkirah, peringatan. Dan memberitahu hal yang seperti ini kepada orang ramai, dan menunjukkan mereka untuk memikirkan dan menarik perhatian mereka ke atas kelemahan mereka, dan menyedarkan mereka terhadap keaiban yang ada pada diri mereka. Maka kepanasan aliran pemikiran itu dapat menyentuh hati mereka dan menggoncang kelalaian mereka, lalu menyesali diri dan berusaha untuk menyempurnakan segala kelemahan pada umur yang telah mereka lalui sekadar kemampuan yang ada pada diri mereka. Jadi sebab tu perlu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut apa? Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat.
kepada orang yang beriman. Sebab tu kita kena duduk dalam majlis-majlis yang macam ni. Kan? Pada pelajar tak kira lah. Ibu-ibu, ayah-ayah kena duduk kena ada satu masa duduk dalam majlis-majlis macam ni. Kenapa? Tujuan nak diberi ingat. Kalau kita duduk rumah, kadang kita lalai. Dan tapi bila kita duduk dekat sini, lalai pun kadang-kadang orang beri ingat. Dengar tu orang cakap tu. Kalau kita duduk seorang-seorang, lalai. Kalau duduk di rumah, kadang-kadang bila duduk di rumah, kita semayang pun lewat. Tapi kalau kita duduk di tempat orang-orang yang ingat, orang kata semayang, dan diingatkan selalu. Jadi tak jadi lupa. Jadi dengan sebab itu perlu ada orang yang memberikan peringatan kepada kita tiap-tiap hari. Kalau kita duduk di rumah, mak ayah beri peringatan ni. Dah semayang belum? Dah baca Quran belum? Kalau di sini kita duduk, guru-guru memberi peringatan kepada. Dah mengulang belum? Dah tasmih belum? Diingatkan. Maka kalau kita duduk dalam majlis ilmu, guru akan mengingatkan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hidup ni tak lama, buatlah amal. Itu diberi ingat selalu. Dengan sebab itu kita akan jadi berubah. Akan maknanya melakukan perubahan. Kerana apa? Kerana pekerjaan seperti ini adalah cara yang telah diterangkan. Kerana itu dinamakan dia nasihat. Rasulullah SAW, para sahabat ini dia orang yang luar biasa. Kan? Kalau mereka tak diberi nasihat, mereka datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Para sahabat ni kalau Rasulullah tak bagi nasihat, mereka datang jumpa Rasulullah, minta Rasulullah nasihat. Rasulullah kena beri nasihat. Seorang lelaki datang, ya Rasulullah, nasihatkan saya. Rasulullah kata apa? La taghdab. Jangan marah. Bila jumpa Rasulullah, Rasulullah kata, ya Rasulullah ausini, la takzib. Jangan cakap bohong. Itu para sahabat. Mereka ni selalu jumpa Rasulullah minta nasihat. Kalau Rasulullah tak beri nasihat. Dan Rasulullah ni memanglah pemberi nasihat. Tapi kerana kalau mereka ni lupa, lalai, jadi mereka datang jumpa diri sendiri dengan Rasulullah. Kita ni tidak begitu. Kalau orang tak bagi nasihat, kita diam aja. Kita buat tak tahu je. Jadi dengan sebab itu perlu duduk dalam majlis-majlis yang seumpama ini untuk kita dapat nasihat supaya ingat, supaya kita akan jadi orang yang ingat. Maka semua hal dengan cara engkau memberitahu keadaan banjir. Contoh, dikata contoh. Sama halnya dengan cara engkau memberitahu keadaan banjir yang sedang melanda rumah seorang, sedangkan penghuni dan seluruh keluarganya masih berada di dalam rumah itu. Maka engkau hanya mengatakan bahaya, cepat keluar, lari daripada banjir. Apakah dalam keadaan begini kamu masih perlu memberitahu penghuni itu dengan bahasa yang sulit-sulit dan kalimah-kalimah yang susah, supaya dengan isyarat ataupun dengan isyarat yang sukar dipahami? Sudah tentu engkau tidak akan mahu berbuat demikian. Maka samalah halnya dengan orang yang memberi nasihat itu, hendaklah menjauh daripada bahasa-bahasa yang sulit-sulit dan kalimah-kalimah yang susah dan isyarat-isyarat yang susah. Dia umpama begitu. Kalau kita beri nasihat ni, jangan gunakan perkataan yang susah. Jangan menggunakan isyarat-isyarat yang orang tak faham. Dia umpama, kata Imam Ghazali, kalaulah hari itu berlaku banjir. Berlaku banjir, orang tu ada dalam rumah. Kan? Maka apa cara kita nak menyelamatkan orang tu? Kita kata banjir, keluar cepat. Takkan nak kata kan? Kita nak kata apa? Sekarang ni musim hujan. Kalau hujan lebat, nanti air naik. Air dah naik dan nak tenggelamkan orang dah. Kan? Kalau macam tu, kalau air naik, cepat-cepatlah cari sampan keluar. Tenggelam terus orang dalam tu. Kita nak selamatkan ni banjir ni. Maka kita kata, orang dalam rumah cepat keluar banjir. Tak payahlah guna bahasa yang susah-susah. Kan? Ni kita kata, sekarang rumah tengah terbakar.
Nampak api tu marak, panas. Kalau duduk dalam rumah boleh terbakar. Rumah dah terbakar dah. Dah terbakar semua orang dalam rumah. Apa kita nak cakap? Rumah terbakar, keluar cepat. Kan senang. Ini guna perkataan banyak-banyak, payah betul. Kan? Jadi maknanya itu cara memberi nasihat. Jangan menggunakan bahasa yang susah-susah. Okey, yang kedua. Janganlah hendaknya cita-citamu dalam memberi nasihat itu supaya makhluk banyak berhimpun di dalam majlismu. Jangan kalau nak beri nasihat tunggu orang ramai. Orang ramai baru saya kalau tak ada 10,000 orang saya tak nak cakap. Ni kalau 2-3 orang saya malas nak cakap ni. Nak beri nasihat saya malas. Saya kalau orang ramai baru saya boleh cakap. Kalau tak ramai malas. Jangan begitu. Beri nasihat ini sama ada seorang, sikit ke ramai, kena bagi nasihat. Nasihat ni tak tunggu orang ramai. Kalau ada yang keadaan yang demikian, nak tunggu orang ramai, ini menunjukkan ada perasaan kagum. Dia akan timbul riak. Saya bagi nasihat, orang yang dengar 10,000 orang. Dia ada riak. Jadi kalau ada yang demikian tu masalah, kan? Akan jadi masalah kerana kagum dengan kepintaran dalam berceramah dan mungkin akan mencari-cari pakaian dengan tidak sedar ataupun kerana terlampau asyik. Sebab tu nak bagi nasihat ni tak perlu tunggu orang ramai, kan? Jumpa seorang nampak benda salah terus beri nasihat. Awak jangan buat macam ni. Awak masih belajar lagi. Tak patut ada akhlak yang demikian. Cukup. Bukan kumpul orang ramai-ramai. Tengok, kan? Jangan buat macam ni, jangan tiru macam ni. Tak boleh. Kerana memberi nasihat ni seorang-seorang pun memada. Memada dengan seorang pun. Dan mengajak mereka mengerjakan ketaatan dan meninggalkan maksiat, dan mengajak mereka menghilangkan sifat tamak terhadap dunia, dan mengajak mereka menuju ke arah kezuhudan dan meninggalkan sifat bakhil, dan menghiasi diri dengan sifat kemurahan, dan mengajak mereka menjadi orang yang waspada terhadap tipu daya dunia dan sentiasa melazimkan takwa. Itu dalam memberi nasihat. Sepatutnya engkau dalam memberi nasihat itu hendaklah menggemarkan mereka kepada akhirat dan membencikan mereka kepada dunia. Dalam memberi nasihat ni dia mesti ada galakan. Macam mana kalau kita ni nak beri nasihat, dia ni malah belajar, mesti beri galakan atau mesti berikan peringatan. Awak ni kalau tak belajar betul-betul, hari ni tak apa, awak tak rasa sesal, besok awak dah tua, awak menyesal. Awak tengok tak orang yang bekerja di tengah-tengah jalan, membersihkan tengah-tengah panas, kan? Itu sebab tak belajar. Pendidikan tak ada. Kerja macam tu awak tak. Dia mesti memberikan galakan, memberi peringatan. Awak tengok tak mak awak tu, ayah awak tu susah tu, kan? Kenapa dia jadi macam tu? Sebab ayah kata dulu tak nak belajar. Awak nak jadi macam tu. Sebab tu mesti memberi galakan. Sebab tu kamu ni duduk di sini, orang berikan ingatan banyak-banyak. Suruh menghafal, suruh belajar. Kenapa? Kerana jangan jadi seperti orang lain. Besok berjaya, baru tahu. Kita kan. Kalau tak berjaya, besok awak akan menyesal. Dulu saya tak belajar betul-betul. Orang kata asal kerja macam ni. Ustaz dulu tak mengaji betul-betul, Ustaz, main-main. Akan sesal tak? Sesal. Jadi dengan sebab itu, maknanya memberi nasihat mesti memberi galak. Sebab tu mak kita, ayah kita, awak belajar betul-betul, jangan jadi macam ayah. Kenapa dia cakap macam tu? Kerana dia tak mahu. Maknanya benda berulang 2 kali. Pepatah orang tua, pisang berbuah 2 kali. Dia tak mahu. Dia tak mahu anak dia jadi macam dia. Kalau seorang ayah menjadi penarik beca, dia kata nanti kalau dah besar jangan jadi macam ayah. Kan?
Mana jangan awak mewarisi kerja ayah ni tarik beca juga. Tengok, ayah mengingatkan kepada kita supaya apa? Jangan jadi maknanya seperti dia. Dia susah. Mungkin dia nak belajar tapi kemudahan tak ada, keuangan tak ada. Hari ni kita ni diberikan kemudahan, masalah kita pula tak nak belajar. Itu masalah kita, bukan masalah orang lain, kan? Maka inilah cara nasihat yang sebenarnya. Dan apa jua nasihat yang tidak mempunyai ciri-ciri seperti yang seperti ini, maka ia merupakan satu bala. Jadi kalau terpaksa memberi nasihat, kena pegang dua. Yang pertama, jangan gunakan perkataan yang susah-susah. Yang keduanya, kalau memberi nasihat, maknanya mesti memberi manfaat, merangsang, mengajak, mengingatkan dan sebagainya. Ini perkara yang perlulah diketahui, Kemudian perkara yang ketiga dia kata apa? Bahawa jangan engkau bergaul dengan gubernur, maknanya dengan orang kaya-kaya. Ini ataupun dengan raja-raja. Dan jangan engkau melihat mereka, kerana melihat mereka itu dan duduk dalam majlis bersama mereka dan bergaul dengan mereka merupakan satu penyakit yang besar. Seandainya engkau terpaksa berbuat demikian, maka jangan engkau sekali-kali memuji atau menyanjung mereka, kerana Allah Ta'ala benci kepada orang yang fasik atau orang yang zalim itu dipuji. Jangan selalu duduk dengan orang besar. Kalau duduk dengan orang besar ni kita jadi lupa, kan? Nanti ikut perangai dia, kan? Sebab tu jangan terlibat dengan duduk dengan raja-raja atau orang-orang besar, kerana ada dia punya keburukan dia banyak. Keburukannya banyak. Yang keempat, bahawa jangan engkau sekali-kali menerima apa-apa pemberian daripada gubernur atau raja yang zalim, dan begitu juga jangan engkau menerima hadiah daripada mereka walaupun engkau mengetahui bahawasanya pemberian itu atau hadiah itu daripada sumber yang halal. Jangan selalu menerima pemberian orang, atau utama daripada pembesar, daripada raja, walaupun kita tahu apa yang diberi itu benda yang baik. Sebab kalau menerima satu hari kita jadi susah. Satu hari dia hendak kita tak boleh tolak. Kenapa? Dia dah bagi selalu. Dia bagi. Satu hari dia hendak kita buat satu benda. Tak boleh tolak. Tak nak tolak. Nak tolak dia kata kau tak ingat dulu aku bagi banyak kat kau, kan? Hari ni kau nak tolak pula. Jadi masalah juga gitu. Jadi dengan sebab itu jangan sekali-kali lah menerima akan pemberian. Semua ini merupakan perkara yang sangat merosakkan agama dan sekurang-kurangnya mudarat yang akan terkena kepada engkau bila engkau telah menerima pemberiannya. Dia mudarat. Maka sesiapa yang mencintai seseorang sesudah pasti ia suka akan panjang umurnya dan kekal kuasanya. Dan di dalam engkau mencintai kekal kuasa si zalim, bermakna engkau menghendaki kerosakan dan kezaliman terus berpanjangan di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita dah sayang, kalau terima suatu benda daripada orang zalim, kadang-kadang kita suka dengan dia. Jadi bila suka, kita hendak maknanya sesuatu itu berterusan kepada kezaliman itu berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di atas muka bumi ini. Maka janganlah engkau tertipu, dan jangan sekali engkau tertipu dengan godaan syaitan dan perkataan sebahagian daripada yang mengatakan bahawa yang lebih baik dan yang lebih diterima, yang lebih utama, engkau ambil sahaja yang wang dinar dan dirham daripada mereka, lalu engkau bahagi-bahagikan uang itu di kalangan fakir miskin. Kalau tidak, mereka nanti akan membelanjakan wang tersebut berbuat kefasikan dan kemaksiatan. Jadi jangan berfikir macam tu. Kalau boleh tolak pemberian daripada raja, daripada orang besar ni, kita tolak. Kalau tak boleh, tengok kemudaratannya besar tak besar. Kalau sekiranya dengan mengambil tu kemudaratannya besar, lebih baik tinggal. Jadi inilah di antara peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita terima, insya-Allah.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.